Assalamualaikum. Hai. Apa khabar semua? Welcome back to my channel, The Sensei Personalizing Learning. Okay, so hopefully semuanya sihat-sihat belaka ya. Kita pun dah masuk ke penghujung Ramadan ya. InsyaAllah semoga Ramadan kali ini menjadikan kita hamba Allah yang lebih beriman, bertawakal dan lebih baik insyaAllah. Okay, but anyway, hari ini Sensei akan teruskan siri yang seterusnya, anda tanya, Sensei jawab. Okay. Jadi Sensei ada terima satu soalan. Soalan ni baru lagi sebenarnya, 2-3 hari lepas. Yang bertanya pada Sensei, saya ni seorang pensyarah. Dia kata, okay, saya ni seorang pensyarah. Dan saya nak membina modul pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar saya. Saya nak tanya pendapat Sensei, adakah saya perlu melalui proses seperti analisis, pengesahan dan juga kebolehpercayaan untuk modul saya, sedangkan saya bukan menjalankan penyelidikan dalam PhD ataupun Masters. Okey, soalan yang bagus. Seperti yang semua tahu, Sensei adalah pembangun modul yang tegar. Dan setiap kali membangunkan modul, memang Sensei akan menggunakan kaedah yang betul untuk membangunkan modul. Okay? Sebab apa? Kita nak bangunkan modul, kena tanya dulu niat kita apa. Niat kita hanya for the sake of untuk ada satu modul, ataupun memang kita nak bangunkan supaya modul itu dapat mencapai objektif pengajaran, memenuhi keperluan pelajar, dan boleh meningkatkan kefahaman dan juga pencapaian pelajar. Yang mana satu niat kita. Okay? Niat kita tu kena betul dulu. Kalau kata niatnya hanya untuk tak apalah, buatlah cincai-cincai asal ada modul, maka jawapan Sensei tak perlulah nak melalui fasa analisis, nak melalui fasa kebolehpercayaan dan kesahan pakar. Tak perlu. Sebabnya niat kita adalah hanya untuk yes, this is the module, dah siap. So sekarang run. Okay. Cumanya ini kesilapan pembangun modul. Sebab kita rasa kita bangunkan modul tu sebab kita tak buat kajian penyelidikan, kita tak buat penyelidikan, kita bukan student PhD, kita bukannya nak buat untuk ambil data ke nak present waktu viva ke whatever. So buat je lah, buat apa nak lalui fasa-fasa need analysis atau whatever kan. Tapi sebenarnya fasa-fasa itu membantu kita untuk menentukan modul kita itu boleh mencapai atau tidak objektif yang disasarkan. Itu yang pentingnya. Itu pun tujuan kita bangunkan modul. Sebab tu ramai, walaupun modul-modul itu datang daripada universiti-universiti terkemuka, tapi they don't get it. Dia tak buat fasa-fasa itu. Jadi Sensei panggil modul ni modul shock sendiri. Modul shock sendiri ni adalah kita duduk, kita tengok buku, kita pun copy paste content, and then kita pun publish as a module. Habis kerja kita. Tapi adakah kita melihat keperluan pelajar apa, konten apa yang paling bermasalah, apa sebenarnya konten yang perlu kita masukkan, ciri-ciri image yang macam mana perlu guna, ada tak elemen-elemen teknologi yang perlu dilibatkan, apakah presentation yang paling sesuai. Kita tak buat that kind of analysis, kita tak tanya the certain area, a certain group of participants, macam mana kita nak dapat maklumat tu. Jadi last-lastnya kita decide benda tu sendiri. Jadi sebab tu Sensei panggil dia sebagai modul shock sendiri. Okay. Jadi sekiranya niat anda yang kedua, iaitu nak memastikan modul anda mencapai objektif dan benar-benar membantu target audience yang anda target, jawapan Sensei adalah ya. Anda perlu melalui fasa analisis, anda perlu melalui fasa kesahan, sebab modul tu kena sah dulu sebelum benda tu betul-betul nak measure apa yang kita nak measure dekat dalam kelas nanti. Dan yang ketiganya of course kena melalui fasa kebolehpercayaan supaya modul yang kita bangunkan semester ini, dalam konteks soalan ni lah sebab sahabat Sensei ni seorang pensyarah. Okay, jadi kalau kata modul yang kita bangunkan susah-susah ni, kita nak pastikan dia boleh diulang untuk pelajar di semester depan pula, of course kita kena lalui fasa kebolehpercayaan. Sebab kalau tidak, macam mana kita nak tahu dia tekal atau tidak, dia menguji ataupun mengukur benda yang sama atau tidak pada semester depan.
Okey, jadi sekiranya niat anda memang nak membangunkan modul untuk mendapat manfaat daripada modul dan modul itu adalah untuk kegunaan jangka masa panjang, maka jawapan Sensei yes, perlu. Walaupun anda bukan student PhD ataupun bukan untuk for the sake of penyelidikan ataupun geran, itu hanyalah modul dalam kelas anda, inilah yang perlu dilalui sekiranya anda ingin membangunkan modul dengan prosedur yang betul. Sebab tu kita banyak tengok modul-modul yang kita buat suka-suka. At the end of the day, kita just buat untuk hanya ada modul. Tapi proses yang betul tu tidak dilalui dan akhirnya kita hanya shock sendirilah. Modul tu memang berdasarkan kita lah. Kita suka hati nak masuk image apa, kita tak even consider apa yang pelajar perlukan ataupun apa yang user kita perlukan dalam modul tersebut. Okay, so Sensei harap ia menjawab soalan kali ini. Sebab itulah walaupun Sensei ada dipanggil di beberapa institusi lah untuk memberikan khusus tentang pembangunan modul. Walau siapa pun anda, trainer ke, pensyarah ke, cikgu ke, pengajar ke kat mana-mana, nak bangunkan modul perlu lalui proses yang utama tadi. Sebab itulah kebergantungan kita punya kualiti modul tadi untuk mengukur apa yang sepatutnya diukur oleh modul kita tadi. Okey? Tak kisahlah. Bukan semata-mata anda student PhD ataupun nak buat kajian baru nak melalui prosedur yang betul. Saya tak setujulah benda tu. Okey? Alright. So, insya-Allah ada soalan yang kedua. Nanti Sensei akan ulas, iaitu tentang sekiranya saya melalui proses kesahan dan kebolehpercayaan, sedetail manakah proses itu perlu dilalui ataupun perlu dilakukan kerana saya bukanlah sebuah kajian penyelidikan. Okey, so soalan yang kedua ni Sensei simpan untuk video yang seterusnya. Okey, so semoga bermanfaat. InsyaAllah jumpa lagi di video yang akan datang. Bila dah tengok, like, share and subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.